Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 27 Oktober bersama saya Kimilian Nur Azlan. Penyandang Ahli Parlimen Tambun Ahmad Faizal Azumu tidak gentar meskipun berdepan dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim di kerusi parlimen itu. Menurut Timbalan Presiden Bersatu itu, sebagai negara yang mengamalkan demokrasi, beliau sedia berdepan dengan sesiapa sahaja. Yang pentingnya bukannya Anwar Ibrahim, yang pentingnya bukan Peja, yang pentingnya rakyat. Tetapi kalau PKR nak bawa Anwar bertanding sebagai bakal Perdana Menteri, saya bawa diri saya sebagai anak tempatan yang berkhidmat untuk orang tempatan. Saya tak akan lari ke mana-mana, saya akan kekal di situ walau badai taufan datang melanda. Itu yang penting. Ayo kaya. Beliau berkata demikian mengulas mengenai kesediaannya bagi mendepani Anwar yang menjadi calon di Tambun. Sementara itu, Anwar hari ini berkata dia tidak mahu hasratnya untuk bertanding di Parlimen Tambun dijadikan sebagai pertembungan peribadi dengan Faizal Azumu. Sebaliknya, Anwar menegaskan strateginya untuk bertanding di situ untuk melonjakkan kekuatan Pakatan Harapan di Perak dan akhirnya untuk menawan Putrajaya. Ketua Pembangkang di Dun Perak, Abdul Aziz Bari, pada awalnya bercadang bertanding di Parlimen Tambun. Namun kini dia berasa lega kerana Presiden PKR Anwar Ibrahim akan mengambil alih kedudukan itu. Pada Oktober 2018, Anwar bertanding dan menang pada pilihan raya kecil Port Dickson. Pada PRU lalu, penyandang kerusi Tambun Faizal Azumu yang bertanding di bawah tiket PH menang dengan majoriti 5,320 undi. Kata Aziz kepada Malaysia Kini, strategi PH untuk menjadikan Perak sebagai negeri medan hadapan adalah satu langkah yang logik. Aziz bagaimanapun enggan menyatakan siapa yang akan dinamakan PH sebagai calon bagi jawatan Menteri Besar Perak. Aziz yang juga adun tebing tinggi sebelum ini merancang untuk bertanding di kerusi Parlimen dan DUN pada pilihan raya akan datang, tetapi rancangan itu tidak menjadi kenyataan. Dalam pada itu, Anwar Ibrahim memberi bayangan untuk meletakkan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari sebagai calon bagi kerusi Parlimen Gombak pada pilihan raya umum ke-15. Pengerusi Pakatan Harapan itu berkata demikian ketika berucap pada jelajah Mega Harapan Negeri Selangor semalam. Itu kerja Amir lah, nak jaga Gombak. Kita hantar Panglima Utama Selangor untuk berdepan di Gombak. Bila saya dah bocor soalan, saya bincang dengan Amir, dia kata, saya kata Panglima, ini budak Parlimen Gombak itu cicak menkarung. Saya mampu insya-Allah petahkan. Sebab apa? Khianat. Penyandang kerusi Parlimen Gombak Muhammad Azmin Ali yang juga Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri sebelum ini dilaporkan berhasrat mempertahankan kerusi tersebut pada PRU 15. Azmin telah menjadi Ahli Parlimen Gombak selama 3 penggal yang dimenanginya atas tiket PKR. Kita ke perkembangan berikutnya. Penyandang Ahli Parlimen Damansara Tony Phua mengumumkan keputusannya untuk tidak menyertai pilihan raya umum ke-15 akan datang. Phua membuat pengumuman itu pada Majlis Makan Malam dan kutipan dana DAP Damansara yang diadakan malam semalam. So tonight, it pains me to officially announce that I will not be contesting in the upcoming general election. Saudara Anthony Loke, Saudara Gobind Singh, and many other leaders have done their part to try to persuade me to continue. But it is my decision and my decision alone, made many years ago, to step down from the electoral frontline. Semasa Phua mengumumkan keputusan tidak bertanding,
kedengaran suara riuh daripada mereka yang hadir. Puan sebelum ini pernah berkhidmat sebagai ahli Parlimen Petaling Jaya Utara selama 2 penggal dari 2008 hingga 2018 sebelum kerusi itu ditukar nama kepada Damansara pada PRU 14. Dalam kenyataan hari ini, Puan berikrar untuk terus membantu parti dalam hal-hal berkaitan penggubalan dasar, organisasi dan pelaksanaan. Penyandang Ahli Parlimen Klang Charles Santiago menyuruh penyokongnya memberi sokongan kepada Adun Kota Kemuning V. Gana Batirau. Gana Batirau dipilih DAP untuk bertanding di kerusi Parlimen Klang pada PRU 15. Dalam satu kenyataan di media sosial untuk penyokongnya, Charles berkata dia yakin Gana Batirau mempunyai impian yang sama untuk kawasan itu dan untuk pengundinya. Pengumuman itu menghentikan spekulasi yang telah berlegar sejak beberapa minggu sama ada Charles akan diberi peluang untuk berkhidmat bagi penggal keempatnya sebagai ahli Parlimen Klang. Semalam bercakap kepada Malaysia Kini, Charles berkata dia tertanya-tanya sama ada partinya DAP akan mendengar suara pengundi atau tidak. Charles juga berkata dia bersedia untuk berundur dengan syarat calon yang menggantikannya mempunyai rekod prestasi yang baik. Dalam pada itu, Charles berkata pertemuannya dengan pengerusi DAP Selangor, Goh Bin Sing, pada 17 Oktober lepas tidak mendedahkan sebarang kepincangan di pihak dirinya. Kata Charles dalam pertemuan itu, dia bertanya kepada Goh Bin di mana silapnya, namun Goh Bin tidak mempunyai jawapan. Berita seterusnya, bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata dia akan mengambil tindakan undang-undang terhadap penyandang Ahlimen Pasir Salak Tajuddin Abdul Rahman. Ini susulan dakwaan Tajuddin bahawa ketika Lim menerajui Kementerian Kewangan, kementerian itu menjadi seperti tokong Cina. Saya telah arahkan program saya untuk hantar itu surat tuntutan Muhammad kepada beliau. Tentu kerana kita sibuk, saya rasa dia akan ambil masa lah. Minggu lalu semasa forum Sinar Harian, Tajuddin menuduh Lim meminggirkan orang Melayu di Kementerian Kewangan. Lim yang juga pengerusi DAP berkata, satu-satunya masa tanglung Cina digantung di Kementerian Kewangan semasa dia memegang jawatan ialah semasa Tahun Baru Cina. Saya nak nyatakan bahawa tanglung ini hanya untuk perayaan Tahun Baru Cina. Sama seperti bila kita gantung ketubat dan sebagainya semasa Hari Raya, ada pulang semasa Deepavali. Ini sempena hari perayaan besar, bukanlah sepanjang masa. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kimilia Nur Aslan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.